Assalamualaikum. Hello, Tajiahau. Waalaikum. Okey, hari ni Abi nak cerita sejarah tanah air kita. Kisah legenda seorang pahlawan ternama yang setia kepada sultannya dan berjasa kepada negerinya, iaitu negeri Melaka. Negeri Melaka juga dikenali sebagai bandaraya bersejarah. Ia adalah salah sebuah negeri yang popular di Malaysia. Melaka mempunyai pelbagai kaum, iaitu Melayu, Cina, India, Babanyonya, Portugis, Ceti, Euro-Asia dan ramai lagi. Walaupun berbilang kaum, tapi kehidupan mereka sangat harmoni. Antara daya tarikan utama yang terdapat di negeri Melaka adalah dari sektor pelancongan. Banyak kota-kota, peninggalan serta tempat-tempat sejarah ada di sana. Antara kisah sejarah yang menjadi kebanggaan rakyat Melaka adalah kerana pahlawan-pahlawannya yang handal. Di antara pahlawan-pahlawan yang membanggakan ini, ada antaranya menyimpan kisah-kisah yang menyayat hati, kejam, misteri, tak kurang juga ada yang berteka-teki antara mitos ataupun fakta. Okey, hari ni Abi nak cerita tentang pahlawan yang menjadi legenda tanah air, terutamanya negeri Melaka, iaitu Datuk Seri Laksmana Hang Tuah. Hang Tuah ialah Laksmana yang terkenal dengan kesetiaannya kepada Sultan dan merupakan petarung silat yang amat handal dan tiada tolok bandingnya di Nusantara ketika itu. Hang Tuah dilahirkan di Bintan pada tahun 1431. Ayahnya bernama Hang Mahmud adalah seorang hulu balang dan ibunya bernama Dang Merduwati merupakan keturunan dayang istana. Hang Mahmud dan isterinya Dang Merduwati berhijrah ke Melaka ketika Hang Tuah masih kecil. Mereka tiba di Melaka dan menetap di Sungai Duyung, Melaka. Di sana, Hang Tuah bertemu kanak-kanak sebaya dan dijadikan sahabat baiknya. Mereka adalah Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu dan Hang Kasturi. Persahabatan ini kekal hingga mereka dewasa. Mereka saling bermuafakat serta berkasih sayang. Hang Tuah dibesarkan dengan ilmu agama, ilmu persilatan serta taat kepada orang tua. Dia bersama sahabat-sahabatnya belajar ilmu persilatan dan berguru dengan seorang guru di Gunung Ledang. Setelah selesai semua ilmu persilatan, mereka pun pulang semula ke Melaka. Hang Tuah juga dikatakan seorang yang sangat rupawan, pandai, berani serta mempunyai hikmat. Satu hari, datang lanun-lanun untuk merompak dan membuat kacau bilau di kampungnya. Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya melawan lanun-lanun itu hingga mati. Perkara ini telah dilihat oleh Datuk Bendahara. Kemudian Datuk Bendahara mengabarkan perkara ini kepada Sultan. Sultan sangat bangga dan memerintahkan Hang Tuah dan sahabat-sahabat menghadapnya. Sultan telah mengurniakan darjah kebesaran kepada Hang Tuah sebagai Laksmana Hang Tuah. Sejak menjadi Laksmana, Hang Tuah begitu menjaga Sultan dan menjaga negeri Melaka. Kesetiaan Hang Tuah kepada Sultan dan negeri Melaka tidak dapat disangkalkan lagi. Apa saja keinginan Sultan akan Hang Tuah tunaikan. Suatu hari Sultan ingin ke Majapahit, Jawa. Hang Tuah juga ada mengiringi Sultan ke sana. Ketika di Majapahit, diadakan pertarungan antara pendekar-pendekar raja. Dan bagi pihak Melaka, Hang Tuah telah turun untuk berlawan dengan seorang pendekar yang diberi nama Tameng Sari. Pendekar Tameng Sari seorang yang sangat handal dan mempunyai ilmu kekebalan dan tidak boleh dilukakan. Semasa pertarungan berlangsung, Hang Tuah akhirnya mendapat tahu bahawa rahsia kekebalan Tameng Sari terletak pada kerisnya. Maka dengan usaha dan keyakinan, Hang Tuah mencuba merampas keris Tameng Sari. Setelah mendapat keris itu, Hang Tuah terus membunuh pendekar Tameng Sari. Keris itu dianugerahkan oleh Raja Majapahit kepada Sultan Melaka dan kemudian Sultan Melaka menghadiahkan pula kepada Hang Tuah sebagai tanda jasa baktinya yang dapat membunuh pendekar Tameng Sari.
Keris itu terus dipanggil keris Tamingsari sempena nama pemiliknya. Kini keris Tamingsari telah disimpan oleh Kesultanan Perak. Saat Sultan Melaka ingin memperisterikan Tun Teja untuk dijadikan permaisuri, Hang Tuah jugalah yang pergi ke Pahang untuk memenuhi permintaan Sultan. Keinginan Sultan telah dipenuhi oleh Hang Tuah. Kepulangan Hang Tuah ke Melaka tidak disambut baik oleh Sultan. Malah Hang Tuah telah difitnah oleh Sultan atas hasutan Tun Ali dan Patih Karma Wijaya, kerana katanya Hang Tuah telah bermukah dengan dayang istana. Dayang istana itu adalah anak Tuan Guru di Gunung Ledang yang telah ditawan oleh Tun Ali ketika dia tiba di Melaka. Akibat termakan hasutan Tun Ali dan Patih Karma Wijaya, Sultan memerintahkan agar Laksamana Hang Tuah segera dibunuh. Bendahara diperintahkan oleh Sultan untuk membunuh Hang Tuah. Tapi bendahara tidak sampai hati lalu menyembunyikan saja Hang Tuah di Ulu Melaka. Sahabat-sahabat Hang Tuah mengetahui perkara ini dan menyifatkan ini adalah penganiayaan kepada Hang Tuah. Ketika tiada Laksamana yang boleh menggantikan tempat Hang Tuah, Sultan memilih Hang Jebat sahabatnya untuk dijadikan Laksamana serta keris Tamingsari juga diberikan kepadanya. Dengan rasa kasihnya kepada Hang Tuah, sahabat yang telah dizalimi, maka Hang Jebat mula bertindak derhaka kepada Sultan dan mengambil alih istana Melaka. Dan ketika tiada siapa yang boleh mengalahkan Laksamana Hang Jebat, maka bendahara pun membuka rahsianya kepada Sultan dan mengatakan bahawa Hang Tuah masih hidup dan disembunyikan olehnya. Sultan memerintahkan bendahara agar membawa Hang Tuah pulang dan diperintahkan untuk membunuh Hang Jebat sahabatnya. Setelah berhari-hari Hang Tuah bertarung dengan Hang Jebat, akhirnya Jebat meninggal dunia di tangan Hang Tuah dengan keris Tamingsarinya. Pertarungan yang sedih dan hibur ini terjadi kerana Hang Jebat ingin membela nasib Hang Tuah yang difitnah dan dihukum oleh Sultan. Tetapi apakan daya, Hang Tuah lebih setia kepada Sultan dan menurut perintah Sultan. Begitu banyak jasa dan bakti Hang Tuah kepada Sultan Melaka yang tidak dapat disembunyikan lagi. Hinggakan hajat Sultan untuk memperisterikan Puteri Gunung Ledang pun Hang Tuah turutkan. Ketika umur Hang Tuah mulai berusia, hajat Sultan tidak dapat Hang Tuah tunaikan. Hanya keris Tamingsari saja yang Hang Tuah pulangkan kepada Sultan sebagai ganti sebelum Hang Tuah kecewa dan gaib di Sungai Melaka. Semasa hayatnya, Hang Tuah telah dinyatakan berkahwin dan mempunyai 2 orang isteri, 3 orang anak, menantu-menantu, cucu-cucu serta cicit. Mereka telah dibawa ke Perak oleh menantunya Temenggung Koja Hasan atas permintaan Hang Tuah kerana ketika itu Portugis telah menawan Melaka. Dari sumber rujukan menyatakan Hang Tuah dulu tidak pernah hilang dari dunia atau pergi ke mana-mana, tetapi dia bersembunyi di salah sebuah bukit di Melaka dan mengubah identitinya agar tidak dikenali orang lain. Hang Tuah menghabiskan akhir hayatnya dengan mendekatkan diri kepada Allah dan melupakan kisah dunia. Datuk Seri Laksamana Hang Tuah meninggal dunia di antara tahun 1510 di Melaka. Kisah penemuan makam Hang Tuah yang sebenar telah dibuktikan oleh salah satu sumber rujukan. Penemuan makam ini begitu bermakna dalam sejarah Hang Tuah dan sejarah tanah air. Makam Hang Tuah yang dijumpai itu kini berada di atas bukit Taman Kenangan Cincin, Ulu Melaka. Maka Hang Tuah ini telah dijaga baik oleh keturunan Mak Andak dan Pak Andak, orang yang mula-mula menjaga Hang Tuah. Dari makam Hang Tuah, kita dapat juga melihat pemandangan Gunung Ledang, di mana satu ketika dulu di Gunung Ledanglah hati Hang Tuah mula menemukan cinta. Sehingga kini makam Hang Tuah yang dibina oleh Sultan Melaka di Melaka adalah salah satu simbolik dari Sultan Melaka untuk rakyat Melaka bagi mengenangkan jasa serta bakti Hang Tuah kepada Melaka. Kata-kata Hang Tuah yang tak lekang di bibir kita dari dulu hingga kini adalah
tak akan Melayu hilang di dunia. Berarti bangsa Melayu tak akan punah di bumi ini. Al-Fatihah buat Datuk Seri Laksmana Hang Tuah bin Hang Mahmud. Kepada semua yang lebih mengetahui kisah sebenar atau ingin kongsi info lebih lanjut tentang Hang Tuah, bolehlah komen di ruangan komen. Jumpa lagi di kisah lain. Like, subscribe dan tekan lonceng. Terima kasih. Thank you. Cik Nandre. Assalamualaikum.